سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pagi ini tidak dikerahkan oleh Allah seterus daripada malam tadi, dapat kita bangkit pagi tadi masih lagi dalam keadaan bernyawa, masih lagi kekal dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, masih lagi kita diberi peluang untuk memperbaiki diri kita, untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita, untuk menambahkan lagi pahala kita, untuk menyambung kembali silaturahim yang telah berhubung sesama kita, untuk mengelokkan lagi akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada sesama manusia. Mudah-mudahan dengan itu jadi kita orang yang lebih baik daripada sebelumnya, dan dapatlah kita kalau dipanggil Allah dalam keadaan yang terbaik, akidah yang terbaik, ibadah yang terbaik, akhlak yang terbaik. Itu kita harap selamatlah kita dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat kelak. Baik, kita sambung lagi pembacaan kita, bagian yang terakhir dalam muka surat 447. 447. Ya, firman Allah Taala. Dasar ucapan itu yaitu firman Allah Taala. Ya, wali-wali pernah merasakan pahit getirnya musibah. Contohnya terdapat seorang yang sering keluar masuk penjara, tetapi akhirnya menjadi seorang wali. Bahkan ketika dalam penjara pun sudah menjadi wali, sehingga sebagian mereka mengatakan dimasukkan ke dalam penjara meskipun tidak berdosa, tetapi kerana fitnah itu meningkatkan darjatnya. Dia menerima musibah, sabar dengan musibah yang didatangkan Allah kepadanya, itu meningkatkan darjatnya di sisi Allah. Begitu dalam penjara lagi dikatakan dia tu sudah menjadi wali. Antaranya seorang yang bernama Said Qutb. Ada pernah dengar nama Said Qutb? Sampai mati tergantung. Di antaranya yang bernama Hasan Al-Banna. Itu sehingga mati tertembak. Tak tahu siapa menembak ni. Ya, sekarang ni mungkin ada, kita tak tahu ya. Bahkan orang yang dipenjara kerana berdosa kemudian bertaubat juga akan diangkat darjatnya. Kalau dia berdosa pun masuk penjara, memang dia berdosa, tapi dia bertaubat dalam penjara, diangkat juga darjatnya. Kalau berdosa pun diangkat darjatnya, betapa kalau dia tidak berdosa. Sengaja dipenjarakan untuk memfitnahkan dia supaya dia tidak dapat tempat di hati-hati rakyat. Saja dipenjarakan, lagi tinggi darjatnya. Tapi syarat dia sabar. Itu sabar syaratnya. Sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir pun kalau dia sabar menerima musibah, ditinggikan pangkatnya. Ada pernah dengar seorang yang bernama Nelson Mandela? Akhirnya dia jadi apa? Presiden Afrika Selatan, asalnya banduan. Diseksa, diazab dalam penjara, dikurung, pukul dan sebagainya. Akhirnya menjadi Presiden Afrika Selatan. Lepas itu dia bersara, sudah jadi negarawan agung pula di Afrika Selatan tu. Siapa melawat Afrika Selatan, mesti salah satu daripada acara lawatannya menziarahi Nelson Mandela. Tapi di akhirat kita tak tahulah. Yang kata dia ahli neraka belum tahu. Mungkin dia masuk Islam sebelum mati ya macam. Tukar namanya Ibrahim Mandela. Macam terus dia masuk ke dalam syurga. Tapi kita tak tahu keadaannya kerana dia dah mati. Dia mati tu Islam ke tidak kita tak tahu. Jadi kita tak boleh kata dia tu ahli neraka. Kecuali orang yang dah kita tahu menjadi ahli neraka. Seperti Abu Lahab. Itu bolehlah.
seperti Abu Jahal, seperti Abdullah bin Ubay, seperti siapa lagi? Namrud, Qarun dan sebagainya. Itu boleh ya. Orang yang kita tak tahu jangan teka-teka. Ini dia. Kalau dia sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab itu bersyukur itu lagi angkat lagi apa? Bahkan orang yang dipenjara kerana berdosa kemudian bertaubat juga akan diangkat darjatnya. Seseorang berkata pula yang lain, bersyukur lebih utama daripada bersabar. Bersyukur tu apa? Dapat nikmat. Nikmat tu seronok ke tak? Tapi dia bersyukur lagi tinggi pangkat daripada bersabar. Kata dia orang setengah ulama lah ya. Pendapat dia bersyukur tu lagi tinggi darjatnya daripada bersabar. Sabar ni dapat apa? Sabar ni kerana apa? Kerana boleh sabar? Kerana musibah. Musibah tu senang ke susah? Seronok ke tak seronok? Menggembirakan ke atau menduka citakan? Sikit kehebatnya tu ya. Tapi dia sabar, tinggi darjatnya. Tapi syukur, benda yang seronok. Ya tak? Tapi dia bersyukur dengan nikmat Allah. Lagi besar pangkatnya, lagi tinggi di sisi Allah dengan bersabar. Masuk syurga tu seronok ke tak? Seronok. Ya? Nikmat-nikmatnya begitu hebat. Sebab itu puan-puan, kalau kita bersyukur, syukur itu kita bawa sampai masuk ke dalam syurga. Lain tak ada ibadah dah. Sabar tak ada. Udah mati tak ada sabar lagi. Ya? Tak ada semayang lagi. Tak ada zuhud lagi. Apa lagi? Tak ada qanaah lagi. Semua itu tinggal ketika hidup saja. Tapi bila dah mati, syukur tu kita bawa terus sampai masuk ke dalam syurga. Rasa syukur, rasa terima kasih, rasa terhutang budi dengan Allah Ta'ala. Terus kita bawa sampai mati. Sedangkan syukur tu benda yang kita seronok. Nikmat yang kita terima. Seronoklah tu. Syukur lagi tinggi pangkatnya daripada pangkat sabar. Kata setengah ulama ya. Dasar ucapan itu adalah firman Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sebab itu kata Allah, sedikit sekali daripada hamba-hamba aku yang bersyukur. Sedikit sekali manusia yang bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Nikmat hidup tu nikmat ke tak? Berapa ramai yang tak syukur dengan nikmat hidup? Ramai ke sikit? Mana ramai yang semayang ke yang tengok wayang? Sedikit sekali yang bersyukur kata Allah ya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Yang sedikit tu mungkin termasuk kita. Mungkin termasuk tuan gurunya pun sikit benar yang bersyukurnya. Mudah-mudahan kita akan apa? Menghilangkan ya, rasa malas tu. Rasa tak seronok tu untuk melakukan ibadah. Itu tanda orang syukur lah tu. Dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Sebab itu yang masuk syurga tu ramai ke sikit. Kerana yang beriman tu sikit. Yang ramainya kafir. Esok kita dibahagikan oleh Allah. Disuruh Allah berbaris. Berapa baris semuanya? Dah banyak kali ngabur dah. Berapa baris kita ni akan dibariskan oleh Allah? Cemah 120 baris. Dari 120 baris, berapa baris orang beriman Cikgu Anan? 3. Ramai ke sikit? Sikit benar. Berapa peratus? Udah. Itu tidak ke ngaji matematik kemarin. 3 daripada 120 baris, berapa peratus? Mana kedai cikgu-cikgu pencen ni? Ya. Berapa peratus? Udah. Berapa peratus? 2,5%. 2,5%. Dia banyak ke sikit? Sikit benar yang berimannya. Yang tak beriman berapa? 100 tolak 2,5 berapa? Mana pula 75 100 tolak 2,5? Berapa?
120. 100 tolak 2,5%. Berapa? 97.5%. Masuk neraka belaka. Kekal abadi selama-lamanya. Banyak ke sikit? Banyak. Yang masuk neraka tu banyak. Yang masuk syurga tu sikit. Itu dia. Baik, firman Allah ketika memuji Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia iaitu hamba aku yang sangat syukur, kata Allah memuji Nabi Nuh. Sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang bersyukur. Kemudian lagi apa? Firman-Nya kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Allah terhadap Nabi Ibrahim? Syakiral li umih. Syakiral li umih. Ia sentiasa bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Nabi Ibrahim syukur. Macam mana syukurnya? Nabi Ibrahim tak pernah makan seorang-seorang di rumah. Bila dia nak makan, dia keluar mencari kawan. Mari sama aku makan, katanya. Itu dia bersyukur dengan makanan. Ustaz Ibrahim? Ustaz Ibrahim? Manjang aja seorang di rumah. Mongkok je dapur seorang. Bukan makna dia itu tak syukur, tapi kurang syukurnya kalau dibanding dengan Nabi Ibrahim, Tambah kalau balik tengah malam tu, mongkok je seorang dapur, Sesungguhnya syukur itu terdapat dalam manzilah. Manzilah tu apa yang diturunkan oleh Allah, Nikmat. Nikmat yang Allah turunkan. Dan afiat. Apa tu afiat? Afiat apa? Afiat lah. Afiat apa? Sejahtera. Itu afiat, sejahtera. Itu dah. Terdapat dalam manzilah nikmat dan afiat. Berkatalah seorang wali lagi kata, aku lebih senang mensyukuri nikmat daripada bersabar dalam berita. Mana senang? Syukur ke atau sabar? Mana lebih senang nak kita lakukan? Syukurlah lagi senang. Kenapa? Dia merupakan nikmat. Syukur dengan nikmat tu lagi mudah. Alhamdulillah lepas makan, itu senang tu. Teruk benar kan? Bila tengok orang lain tu udah tak lalu berjalan, kita lalu lagi berjalan, syukur ke tak? Syukurlah. Orang lain mata dah tak nampak, dah pakai cawan mata, kita tak ada cawan mata lagi, syukur ke tak? Syukurlah tu. Setengah tu dah terdair aja, tahu ke terdair? Kita lalu lagi ke masjid, lalu lagi ke markah, lalu lagi mengaji, lalu lagi mendengar ceramah dan sebagainya. Syukur ke tak? Lebih senang daripada bersabar. Sabar ni bila didatangkan penderitaan, bila didatangkan kesusahan, bila didatangkan berbagai-bagai musibah, itu dia sabar. Boleh buat tapi susah, Patutnya sabarlah lebih besar pahalanya. Betul tak? Kerana dia dihadapi dengan musibah. Patutnya sabarlah lebih besar pahalanya, tapi besar pahalanya bukan kecil tau. Tetapi syukur tu rupanya lebih besar pahalanya daripada sabar. Syukur dengan nikmat yang Allah bagi. Maknanya apa? Itulah dia tanda kemurahan Allah Ta'ala. Tanda kasih sayang Allah kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Dia suruh kita bersyukur. Allah bagi nikmat, betul syukur pula tu. Allah bagi udara untuk kita bernafas, syukur dengan Allah. Kemudian syukur pula kerana boleh syukur. Faham ni? Dia syukur kerana kita boleh bersyukur. Kita ni boleh bersyukur. Syukur, alhamdulillah aku ni boleh bersyukur. Kerana kita bersyukur mula-mula tu dapat pahala. Syukur lagi kerana dapat pahala sebab bersyukur tu. Itu dia. Double syukur namanya, kerana kita boleh bersyukur. Ada tak orang tak boleh bersyukur? Ada tak orang tak boleh bersyukur? Ada. Tadi kita ni boleh bersyukur. Syukur kepada Allah kerana kita dari golongan orang-orang yang bersyukur. Orang yang tak boleh bersyukur tu dia tak boleh bersyukur atau dia tidak bersyukur.
Dia tidak bersyukur lah, bukan tak boleh bersyukur, tidak bersyukur. Dapat nikmat disalahgunakannya nikmat itu. Allah bagi mata, nikmat ke tak mata tu? Apa gunanya mata tu? Untuk melihat kotak bingung. Tak bersyukurlah namanya tu. Ramai ada orang yang tak bersyukur. Udah takut nak jawabnya. Ramai ke ada orang tak bersyukur? Ramai. Ya? Tak. Kita gunakan nikmat Allah di jalan yang diredai olehnya. Syukurlah tu. Ya? Lafaz itu lafaz syukur aja, lidah aja yang dapat pahala. Tapi yang sebenar syukur tu kita gunakan nikmat Allah di jalan yang diredai olehnya. Banyak dah nikmat Allah bagi. Allah bagi nikmat mata, gunakan mata tu di jalan yang Allah suka. Allah bagi nikmat lidah, gunakan lidah itu di jalan yang Allah redha. Allah bagi nikmat kaki, gunakan kaki itu di tempat-tempat yang Allah redha. Itu syukurlah nama tu. Walaupun dia tidak mengucap alhamdulillah. Tapi kalau dia boleh mengucap, lagi bagus. Lidahnya pun bersyukur. Perbuatannya pun kira syukur. Dapat dua pahala tu. Itu pemurahnya Allah Taala tu. Baiknya Allah Taala tu. Dia hendakkan kita ni masuk syurga, kan nak masuk neraka. Dia hendakkan kita tu masuk syurga. Itu sebab dia adakannya peraturan-peraturan Islam supaya kita ni bersyukur dengan nikmat Allah Taala. Baik. Kemudian firman Allah kepada Nabi Ibrahim pula, syakiral li an'umi. Sentiasa bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Sesungguhnya syukur itu terdapat dalam manzilah nikmat. Dan afiat. Berkatalah seorang, aku lebih senang mensyukuri nikmat daripada bersabar dalam derita. Itu kan senang tu. Sabar dalam derita tu bukan senang. Seronok ke? Nak sabar tu seronok ke? Tak ada seronoknya. Kematian keluarga kita, seronok ke kita? Tapi sabar. Walaupun dia berlaku, sabar. Penyakit seronok ke? Dapat kencing manis seronok ke? Ya aku kencing manis. Tak ada? Ya. Ada apa tu? Darah tinggi, seronok ke? Dia bedah jantung, seronok ke? Seronok ke dia bedah jantung? Agak-agak perempuan lah, orang yang dia bedah jantung dulu, tahun 2013 tu, seronok benar ke dia? Ya Allah, hari-hari bergaduh dengan anak tau. Hari-hari bergaduh dengan anak. Anak tak bagi bangkit, dia nak bangkit juga. Menderita. Tapi sabar. Orang sihat syukurlah. Itu sihat dengan nikmat atau syukur dengan nikmat Allah Taala. Begitulah seterusnya. Syok benar ke? Pergi jumpa doktor, seronok benar ke? Ditikam di doktor tu, bayar duit lepas tu. Seronok benar ke? Bingung ke cerodik? Udah dia ditikam di doktor tu dengan jarum, lepas tu ngeluarkan duit pula bagi doktor tu. Upah nikah. Seronok benar ke? Okey. Tetapi ada juga orang yang beranggapan bahawa bersabar adalah lebih utama. Itu ada orang yang beranggapan sabar itu lebih utama daripada bersyukur. Adalah lebih utama kerana bersabar itu besar masyakat. Masyakat manfaat. Masyakat manfaat itu sama itu ya. Dan pahalanya malah manzilahnya lebih tinggi. Ada orang pendapat mengatakan sabar itu lebih tinggi darjatnya daripada bersyukur. Tapi dua-dua itulah baik belaka. Bersabar pun baik, bersyukur pun baik. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna wajadnahu sabiran ni'mal abd. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Allah puji Nabi Ayub. Ya. Tahu ke Nabi Ayub? Apa kenanya? Sakit aja ke? Mula-mula dihapuskannya harta Nabi Ayub tu, habis semua hilang. Harta-harta tu apa tak ada tinggal tahu. Lepas itu anak-anaknya pula mati. Orang mati anak, siapa ada merasa mati anak?
Saya ada masa mati anak. Oh, sedih tau. Saya semua ada masa mati. Ayah merasa, mak merasa, anak merasa, kakak merasa, abang merasa, adik merasa. Tapi paling sedih ialah bila mati anak. Ya. Itu dia. Tapi sabar. Itu sebab besar pahalanya ya kalau kita sabar. Kalau merau-rau, nguling-nguling, muka baju, muka seluar, apa macam? Itu namanya apa? Meratap-ratap. Dalam Islam boleh tak meratap? Tak boleh. Itu dia. Jadi sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar. Habis mana anaknya pun hilang. Lepas itu bininya pula lari. Habis bininya seorang lari, tinggal seorang aja. Nabi-nabi dulu banyak bininya kan. Ini tinggal seorang aja. Itu pun dia berjanji kalau aku segor so nak aku pukul kamu 100 kali rotan kata. Ada satu peristiwa yang menyebabkan Nabi Ayub tu marah benar dengan isterinya. Padahal sikit benar. Tapi isteri itu setia dengan dia. Pasal potong rambut. Sebabnya dia perempuan potong rambut. Potong rambut dia. Dia hendakkan supaya semua badan dia itu menderita kesakitan. Jadi bila potong rambut tak ada satu sakit rambut tu. Dia tak nak. Dia biar seluruh anggota tu. Ya Allah ya Tuhanku, doa tahu apa doanya? Ya Allah ya Tuhanku, kalau kamu nak hancurkanlah seluruh badan aku, kata dia. Cuma aku minta kepada kamu ya Allah, janganlah kamu hancurkan 2 anggota badanku. Yang pertama lidah aku, yang kedua hati aku. Jangan kamu hancurkan lidah aku. Kenapa? Kerana aku nak menggunakan lidah itu untuk berzikir kepada kamu. Itu dia. Dan aku nak menggunakan hati aku ini untuk mengingati kamu. Itu dia. Minta jangan dihapuskan 2 je anggota. Yang lain kamu nak hapuskan kaki aku, hapuskanlah. Nak hapuskan mata aku, hapuskanlah. Nak hapuskan telinga aku, hapuskanlah. Nak hapuskan tangan aku, hapuskanlah. Aku tak ada marah. Tapi aku minta kepada kamu, ya Allah, janganlah kamu hapuskan lidah dan hati aku. Aku hendakkan lidah ni untuk berzikir kepada kamu, dan aku hendakkan hati aku ni supaya sentiasa mengingati kamu. Itu doa dia. Kalau kita macam Nabi Ayub tu, apa agak ni? Bukan berdoa pun. Apa kita buat kalau kita kenal macam Nabi Ayub? Apa agaknya? Ya Allah, kenapa kamu jadikan aku kopi ni? Gini, Kan tak ramai orang lain. Bagi kalau Najib tu penyakit macam aku ni. Ya tak? Ini aku je kena apa? Ya tak? Ya kedak ni. Itu kalau kita. Tapi Nabi Ayub, apa dia? Kalau kamu nak hapuskanlah segala anggota aku. Aku tak ada komplain. Macam tak sakit tu Ustaz. Dia kan pula tak sakit pula. Begitulah kesabaran Nabi Ayub tu. Itu yang Allah puji tu ya. Itu sebab Allah puji apa Nabi Ayub tu macam mana? Inna wajadnahu sabira ni'mal abd. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sangat sabar. Kemudian untuk umum, Allah bagi tahu lagi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, apa itu innama? Sesungguhnya yuwaffas sabirun, bagi orang-orang yang sabar itu ajrahum, apa itu ajrahum? Pahala mereka bighairi hisab, tak dapat nak dikira berapa banyaknya. Banyak ke sikit? Sampai tak dapat nak dikira banyak ke sikit? Kalau 2 je boleh tak dikira? Kalau 10 boleh tak dikira? Kalau 100 boleh tak lagi dikira? Kalau 1000 boleh tak lagi dikira? Kalau 1,000,000 boleh tak dikira? Ini tak dapat nak dikira banyaknya. Bukan 1,000,000 tau. Tak boleh nak dikira banyaknya pahala untuk orang yang sabar. Sebab itu Allah datangkan berbagai-bagai latihan bagi kita, supaya kita ni dapat sabar. Dan kerana pahala sabar itu besar benar, Allah datangkan puasa untuk melatih kita apa? Melatih kita jadi sabarlah, disuruhnya kita puasa. Orang puasa tu nak sabar tak? Kalau tak sabar, entahlah ya, meleleh-lelin.
Nengok cucu kita minum air pipe tu rasa cendol rasanya. Tak? Tapi kita kena sabar. Itu dapat pahala tu. Kemudian apa kata Allah lagi? Wallahu yuhibbus sabirin. Artinya apa? Dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang yang sabar. Sebab itu kita kena sabar puan-puan ya. Jangan nak merampui saja kerjanya. Nak meto je kerjanya. Semua nak meto. Ya. Suruh masak meto. Kata dia orang nak meto. Ha. Betul tu dia tahan meto tu. Dapat pahala. Itu namanya halim. Itu namanya apa? Halim. Halim tu artinya dia nahan marah. Dia lambat marahnya. Yang paling halim siapa? Allah Ta'ala. Dialah yang paling halim ya. Kalau Allah tu pemarah apa macam? Lambat sikit semayang, cabik sebelah telinga macam. Lambat aja seminit, mati ada cemernya sebelah macam. Bila sampai waktu lekas-lekas je. Nginari? Pasal dia tak ada apa-apa. Lantaklah. Kadang-kadang orang tak semayang tu lebih banyak rezeki daripada orang yang semayang kan? Itu halimnya Allah Ta'ala. Baik. Menurut penyusun kitab ni lah ya, bukan pengarang, penyusun. Orang yang bersyukur adalah orang yang bersabar. Kalau dia bersyukur tu dia bersabar lah tu. Kalau tidak dia tak bersyukur ya. Begitu juga orang yang bersabar. Pada hakikatnya dia adalah orang yang bersyukur. Dia berkait rapat antara syukur dan sabar. Dia lazim melazimi. Tahu apa arti lazim melazimi? Bantu membantui. Kuat menguati. Betul ke tak atas bahasa itu ya? Itu syukur dengan sabar. Kalau dia syukur, dia bersabar lah tu. Kalau dia bersabar, dia bersyukur lah tu ya. Bukan suruh sabar tu maknanya kita ketawa, gelak ketawa, bukan. Dia menerima ketentuan Allah tu dengan hati yang terbuka. Itu sabar namanya. Dengan demikian jelaslah bahawa syukur dan sabar itu tidak dapat dipisahkan. Tak boleh dipisahkan. Seperti apa? Seperti apa yang tak boleh dipisahkan? Seperti lagu dan irama. Andai dipisah lagu dan irama, atau andai dipisahkan irama dan lagu, apa? Pincang. Ya Allah, dia tak tahu ke seni kata itu. Andai dipisah lagu dan irama. Apa sambungnya? Kat nama? Buat orang tak tahu pula kat mana? Apa lagi? Lemah tiada berjiwa. Lagi? Ujungnya? Hampa. Buat orang tak tahu dia mana ya? Nyanyi itu sampai mengarangnya. Inilah di antaranya. Andai dipisah lagu dan irama, lemah tiada berjiwa, hampa. Ramli itu perempuan ingat sebarangan orang kata. Tengok dia punya kata-kata sampai ginari. Diamalkan oleh orang. Ya. Ada tak sidang parlimen bawah pokok? Ada ke tak? Sudah ada tak Ramli mengadakan parlimen bawah pokok? Berapa tahun sudah tu? Berapa tahun sudah tu? Sekarang ni berlaku, tidak? Itu dia hebatnya Ramli ya. Dia tu dia punya otak tu menjangkaui jauh daripada masa dia ya. Dia menjangkaui masa, melepasi masa itu. Dia ikut perjanjian Hudaibiyah. Dia tu koman-koman ke perempuan ingat? Senawi 5 tu. Bukan koman-koman tu boleh jadi ustaz tau. Dia ada sangkut dengan akhlak, ada sangkut dengan agama, ada pengajaran dalam cerita-cerita dia tu. Yang dia mati senyum tu apa? Aku mati dalam iman, katanya senyum. Ya tak? Dia landasan dia betul ya, dia bertujuan untuk memberi pengajaran di dalam cerita-ceritanya. Ya, kita hari baru sedar bila berlaku benda itu baru kita sedar. Pengajaran-pengajaran yang didatangkan olehnya.
Sebelum itu kita tahu gelak je. Ka. Ujian. Ka. Itu je. Ada ustaz kata lagu dia tu pun gunakan tajwid. Memanglah. Ha. Ada pengajaran daripada lagu-lagunya tu. Apa? Serupa tidak dapat dipisahkan tadi macam apa? Seperti lagu dan irama ya. Dengan demikian jelaslah bahawa syukur dan sabar itu tidak dapat dipisahkan. Kerana bersyukur dalam menghadapi pelbagai dugaan dunia, berarti dia juga bersyukur. Kalau dia sabar menghadapi dugaan dunia, maknanya dia bersyukur tu. Ya. Sesuai dengan makna syukur itu sendiri, iaitu mengagungkan pemberi nikmat. Itu tujuan syukur tu, mengagungkan yang tukang beri, orang yang bagi nikmat tu. Bukan orang pun, Allah yang memberi nikmat kepada kita. Kita mengagungkan dia, membesarkan dia, menyatakan kagum kita terhadap dia, memberi segala nikmat kepada kita. Ya? Itu syukur. Seorang penyabar tidak akan sepi dari nikmat. Orang yang penyabar, dia tidak akan sepi dari nikmat. Artinya dia tidak ambil indah saja nikmat Allah Ta'ala. Ya. Kita ni ambil indah saja. Ada mata, ambil indah tak indah saja. Bila sedar? Bila dah butek, dah tak nampak, baru sedar. Ya ke dah? Sabuai lah. Ya. Bila sedar kaki itu merupakan nikmat. Bila dah lumpur, barulah. Udah naik, atau tak ada orang apa kursi roda boleh. Cakap je kalau ada orang kata perli dia pula. Baru sedar akan nikmat kaki. Ya. Begitulah yang lain-lain. Susah apa nikmat rambut tu. Sekarang ni sedar ke dah? Sedar ke dah nikmat rambut sekarang ni? Tak ada. Bila sedarnya? Bila udah botak baru sedar. Ya. Udah botak kepala tu baru sedar. Orang kata kan kalau uban dicabut, besok rambut tu uban tu datang balik. Menunjukkan orang tu dipati. Iyalah. Sebab tu jangan dicabut uban tu. Uban tu sebenarnya peringatan dari Allah. Hari-hari malaikat bagi satu uban, datang esok datang lagi satu uban. Peringatan dari Allah bahawa apa? Masa kamu dalam dunia ni makin lama makin singkat. Itu yang dalam pepatah Melayu kata, uban udah bertabur, gigi udah gugur, kulit udah kendor, mata udah kabur, udah dekat lah tu dia di mana? Ke alam kubur. Jadi itu mengingatkan kita. Sebab itu tak boleh menghitamkan rambut. Menghitamkan tak boleh kerana dia melupakan kita bahawa kita tu tua. Kecuali ada apa? Kecuali ada maslahah. Dalam peperangan ketika itu sunat menghitamkan rambut. Mengapa sunat? Sebagai kesan psikologi kepada musuh. Bila tengok orang tu hitam belakang rambut, muda-muda belakang weh kata. Pasal dia memang pakai baju besi, bukan nampak badan pun. Perang dulu pakai baju besi lah. Rambut keluar lah nampak hitam. Oh, muda-muda belakang mampu kita kata. Belum berlawak, belum berjuang lagi dah. Mereka rasa takut. Tapi kalau nampak semua putih aja datang macam, tuai belakang weh kata macam. Mari, tak usah takut komen kata. Jadi dalam peperangan sunat. Bila rambut hitam rasa muda lah. Itulah bila hitam tu nampak macam muda ya. Itu dia. Itulah hukum Allah ni meliputi segala-gala aspek. Ya, apa saja ada. Dalam keadaan begini hukumnya, dalam keadaan begini hukumnya, dalam keadaan begini hukumnya. Dia macam-macam cara dia. Ya. Dia bukan hukum tertetap begitu aja dah. Ya. Mana dia? Seorang penyabar tidak akan sepi dari nikmat. Sebagaimana yang penyusun huraikan di atas, penderitaan juga merupakan satu nikmat. Sehingga apabila bersabar menanggung suatu penderitaan, ia berarti kita bersyukur. Kalau kita sabar tu bersyukur tu. Dengan penderitaan yang kita terima itu bersyukur dah. Bukan bersyukur dengan penderitaan tu. Bersyukur dengan kebolehan kita menanggung kesabaran. Di atas penderitaan yang kita terima tu. Maknanya syukurlah namanya tu ya. Dapat dua pahala. Pahala sabar pun dapat.
pahala syukur pun dapat. Ya. Dua-dua dapat. Itu dia. Kemudian ia berarti kita bersyukur dan itu potong satu A tu. Jangan D-A-N. Tak ada D-A-N ya. Bukan daan tu. Dan. Dan menahan diri dari mengeluh semata-mata kerana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Segala penderitaan, segala musibah yang kita terima tu datang dari siapa? Dari Allah Taala. Bila kita sabar, maknanya kita tak komplain Allah. Kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah Taala. Ya. Tak adalah kita asyik nak komplain Allah Taala. Tak ada ya. Ya Allah, mengapa aku menderita? Kamu tak layak ya Allah. Kamu tidak patut ya Allah. Tidak adil kamu ni. Jangan. Tak boleh. Saya ada pernah dengar ada seorang orang betul tahu. Allah tak adil katanya. Dia kata begitu. Dah mati dah orang tu pun. Masa tu saya budak lagi. Cakap macam tu tak ada. Rosaklah akidahnya. Kerana dia berlawanan dengan sifat sebenar Allah Ta'ala. Allah tak adil. Dia jadikan aku miskin. Orang tu tak ada kerja apa pun kaya raya katanya. Memang dia miskin pun. Jadi udahlah menderita dalam kehidupan di dunia. Di akhirat pun nanti akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tak ada kena seksa lah. Bukan kita minta dia kena seksa. Tapi ungkapan itu boleh tak mengundang seksaan Allah Ta'ala? Boleh. Jadi kita kena sabar. Kerana yang memberi penderitaan itu siapa? Allah. Ya, kita di sini tak terasa sangat. Coba bayangkan mereka-mereka yang sedang berada di Syria sekarang ni. Yang sedang berada di Yaman sekarang ni, yang sedang berada di Burma sekarang ni, yang sedang berada di Nigeria, yang sedang berada di China, penderitaan yang ditanggung oleh mereka. Jadi kalau mereka sabar, itu tanda Allah nak tinggikan darjat mereka di sisinya. Ya, kalau syaratnya dia sabar dengan penderitaan yang diterima oleh mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasa sekejap perang Jepun itu pun saya merasalah tapi tak sedar. Saya merasa tapi tak sedar. Saya baru lahir ketika itu. Mana sedar? Tapi mak bapak saya lari ke Redang tahu. Tahu Redang? Dah macam tahu Redang. Apa Redang? 7 tahun dah sedarlah ya. Itu lari ke Redang. Kami tu lari tu. Nun dekat Gunung Tunggal tu. Ya. Atas dekat Gunung Tunggal tu namanya Redang. Bersawah di situ. Bapak saya lari, mak saya lari, semua lari situ. Lebih tu benar dia orang ya. Ya. Bolehlah menanam padi bersawah. Itu nak ke Redang tu. Jauh dari Jepun. Bersawah di situ. Atas padi tak mau pula subur ketika tu. Kering je, kurus aja. Jadi nak makan apa? Nak makan apa? Kata Demel lah saya tak tahu. Randa. Tahu randa? Nasi randa dengan ubi kayu. Ubi kayu kong tu campur gawe dengan beras. Itu masak sekali. Banyak jadinya. Itu sebab orang musim Jepun, ya, lahir di musim Jepun, badannya kemetut. Ya, tak maunya besar. Tak cukup makan, memang tak cukup makan pun. Apa tak gemuknya? Ngelembung aja perut tu buncit, aja tak cukup makan. Bukan buncit kerana kenyang makan. Pakaian langsung tak ada. Umur dah 12 tahun boleh lagi tahu. Umur dah 12 tahun boleh lagi sana kemari. Ya. Orang tak ramai masa tu Ya. Manusia tak ramai ke apa? Tak adalah ramai sangat, tapi ramai tu ramai juga. Tapi dah semua menderita apa tu. Semua yang boleh. Tapi saya tak sedar lah pasal dia Jepun datang tahun 42. Saya lahir tahun 42. Tak adalah sedar ya. Tapi yang kemudian ni tengok. Dah semua macam tak kisahlah tak. Yang lepas Jepun tengok mana orang tengok yang punya letih nampak. Pasal apa? Makan cukup. Kami tak cukup makan. Itu sebab tak kemetut belaka. Ya. Dah.
Pada ke situ alanya. Ngapa ke situ alanya? Entahlah ya. Penderitaan juga merupakan satu nikmat. Ini yang payah kita nak faham ni. Penderitaan adalah merupakan satu nikmat. Sehingga apabila bersabar menanggung suatu penderitaan, ia berarti kita bersyukur dan menahan diri dari mengeluh semata-mata kerana mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada merungut-rungut, tak ada mengeluh-ngeluh. Kenapa? Kerana mengagungkan Allah Taala, membesarkan Allah Taala. Taufik dan pemeliharaan Allah yang dilimpahkan kepada orang yang sabar adalah satu nikmat yang disyukuri oleh orang-orang yang sabar. Sebab itu orang yang ada ilmu pengetahuan, dia sabar, di samping itu dia bersyukur. Syukur kerana aku tahan penderitaan yang kamu datangkan, ya Allah. Syukur kerana dalam kesusahan aku masih lagi boleh taat kepada kamu. Itu dia syukur. Itu yang tinggi pangkat syukur tu. Mana dia? Allah memberikan nikmat kepada seorang yang disebabkan orang itu mengetahui kadar nikmat, iaitu orang yang bersyukur. Sebagaimana yang Allah ceritakan tentang orang kafir. Ahaulai minallahi alaihim min bainina. Ahaulai minallahi alaihim min bainina. Mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Maksudnya mengejek kaum muslimin. Orang yang mengejek kaum muslimin tu, orang muslimin tu lah bersyukur ataupun sabar, itulah nikmat yang besar. Sahabat-sahabat dulu tahu 14 tahun diseksa oleh orang musyrikin tu. Semasa mula-mula Nabi baru menerima wahyu di Mekah, 14 tahun lamanya. Berbagai-bagai penyiksaan dihadapi oleh mereka. Bila bin Rabah apa jadinya? Apa dibuat orang kafir tu? Diikat, diheret, dihentak dada tu dengan batu. Semata-mata kerana apa? Nak mempertahankan imannya. Lagi Yasir apa kena? Yasir apa kena? Dibakar oleh orang kafir tu. Mati terbakar, dibunuh oleh orang kafir tu. Isterinya Sumayyah, perempuan. Apa jadinya? Disule. Tahu apa sule? Sule tahu apa? Ambil kayu tajam, betul? Cucuk punggung tu. Betul dicacak dengan kayu tu. Itu disule. Sikit ke punya sakit. Sebelum mati tu lah, dah mati. Tak ada sakit. Syahid kedua-duanya. Lagi Nabi Muhammad sendiri tengah beribadat, dibaling dengan batu, dengan kayu, dia campak dengan najis dan sebagainya. Dihalau mereka, di pulau pula tu. 7 tahun lamanya pemulauan tu, bukannya sekejap ya. Begitulah. Tapi Nabi dia punya senjata apa? Sabar saja. Itu senjata Nabi tu. Sabar. Sahabat sudah mula nak merontak. Bila kita nak lawan balik ni ya Nabi? Belum lagi ada arahan dari Allah, kata Nabi. Belum ada kebenaran dari Allah. Bukan makna dia takut dah. Tapi mereka tahu sabar itu adalah satu sifat yang baik yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka kepada orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. 14 tahun puan-puan. Kita selalu kena sikit sampai bila nak sabar, tak lalu sabar pun. Ada orang apa itulah dia ngadu dengan saya. Orang ni begini mengata-ngata. Sabar ajalah. Sampai bila nak sabar? Pengkenya saya. Sampai bila nak sabar? Saya jawab balik sampai matilah. Baru diam. Baru diam. Kalau tidak mentir aja dia kerjanya. Mengkih aja. Jadi kita nak sabar ni sampai bila? Sampai mati. Allah hendakkan kita mati ni membawa pahala sabar, membawa pahala syukur, membawa pahala redha, membawa pahala zuhud, membawa pahala jihad, membawa pahala apa lagi? Qanaah. Itu yang Allah hendak. Lebih besar daripada pahala semayang. Mana besar? Pahala sabar ke pahala semayang? Pahala sabar. Semayang belum tahu. Kadang-kadang tengah semayang nampak pergi pasar malam.
Ada tak semayang? Tengah semayang pergi pasal malam. Ada ke dah? Sebuah lah. Kita dah putar belakang. Tengah semayang nampak Ning Bayi Surah. Ya. Tengah semayang nampak apa lagi tak? Ha. 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 Tak ada berat sangat selesa di dunia ni. Berat lagi sampai neraka. Jadi kita macam jadi sabar lagi Ustaz. Betul lah tu, sabar lah tu. Betul yang kita nak buat tu. Kerana aku tak nak ke neraka tu, maka aku ikut apa perintah kamu. Aku tinggalkan apa yang larangan kamu. Aku buat apa yang kamu suruh. Itu tujuan yang pertama. Tapi jangan buat kerana takut ke neraka. Buat semata-mata kerana ia perintah Allah. Bukan kerana nakkan syurga. Itu betul tu, boleh tu dia. Tapi martabatnya, standardnya standard apa? Standard tadika. Tahu tadika? Cuma kena pasti tu. Bawa coklat. Apa tahu? Siapa ikut cakap ustazah, saya akan bagi coklat. Apa tahu? Ramai semua buat. Jadi tadika apa itulah. Ataupun dia takut bawa kotak. Siapa tak ikut akan aku musik. Semua diam aja. Jadi maknanya kita beribadah tu bukan kerana hendakkan syurga, bukan kerana takutkan neraka. Kenapa ibadah? Kenapa? Kerana kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Itu aja tujuannya. Tapi Ustaz, Ya. dulu tak ada ilmu Ustaz. Ha. Yang tahunya sabar dia Ustaz, syukur tak tahu ya. Belum masa tak ada ngaji ya. Iyalah. Tahu sabar. Sabar. Iyalah. Sekarang ni udah tahu dua-dua, buatlah dua-dua. Ya, sabar pun tak, syukur pun tak. Benda dah tahu. Bila dah tahu apa buat? Bila dah tahu apa buat? Amalkanlah 5 hukum tu. Yang wajib dibuat, yang haram ditinggalkan, yang sunat dibuat seboleh-boleh yang mampu, yang makruh ditinggalkan seboleh-boleh yang mampu. Begitu ke yang harus. Udah. Yang harus itu ke? Apa? Yang harus jadikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang harus tu jadikan ibadah. Cari yang harus tu sebagai sumber untuk mendapat pahala. Ya. Makan tu hukumnya harus. Boleh dia dapat pahala dengan makan? Ikutlah adab-adab nak makan. Tidur tu hukumnya harus. Jadi boleh dah dapat pahala dengan tidur. Macam mana? Ikutlah adab-adab nak tidur. Lagi bercakap apa hukumnya? Harus. Tapi ikutlah apa-apa yang perintah Allah ketika bercakap. Benda yang kita cakap tu apa benda? Itulah dapat apa? Sumber pahala daripada benda-benda yang harus. Menguap apa hukumnya? Cik Mah, menguap apa hukumnya? Harus. Boleh dah dapat pahala menguap? Boleh ke tak boleh? Bersin apa hukumnya? Harus. Boleh dah dapat pahala dengan bersin? Jadikan ibadah. Jadi pahala. Bersin dapat pahala, menguap dapat pahala, tidur dapat pahala, berpakaian dapat pahala, menyambut kedatangan suami dapat pahala tak? Dapat pahala. Lagi apa? Senyum dengan suami apa dapat? Dapat pahala tak? Pahala dan sebagainya. Ini mengkih saja bila dapat pahala. Ya. Itu dia. Kemudian apa firman Allah lagi? Mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, iaitu maksudnya mengejek kaum muslimin. Dia sabar apabila mereka mengejek orang muslimin, maka dapat pahala kita dengan sabar itu. Lebih-lebih kalau kita berjihad, berperang kerana itu, lagi dapat pahala. Kemudian apa kata Allah lagi? Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih mengetahui akan orang-orang yang bersyukur? Siapa bersyukur Allah tahu ke tak? Allah tahu, ya. Allah tahu siapa yang bersyukur, siapa yang tidak bersyukur. Ya.
Jadi kerana syukur tu daripada perbuatan ke daripada hati. Bersyukur tu ramai datangnya daripada hati yang bersyukur. Walaupun tak sebut pun dia bersyukur tu, syukur tu. Dapat pahala tu. Kalau pun dia tak sebut alhamdulillah, tak sebut, tapi dia rasa bersyukur. Ada rasa tak bersyukur? Macam kita makan bulan puasa, dah lapar, dah berbulan benar. Dia makan tu. Ada rasa syukur tak? Allah tahu dah tu. Tak payah cakap alhamdulillah pun. Macam kita naik kapal terbang lah. Naik kapal terbang. Lepas tu, di atas tu bergegok. Elok mendarat je. Rasa syukur ke dah? Alhamdulillah. Tak payah sebut, tak apa. Rasa syukur tu. Dapat pahala. Ya? Macam kami balik dari Bali dulu tau. Di atas tu. Bergoyang-goyang. Ya? Tanya Z tu. Tak percaya dekat. Tanya Soyah ni. Sampai pramugari tu pun tak berani nak bangkit. Pramugari tu pun duduk aje. Selalunya dia main di atas kapal terbang tu berjual tau. Ada benda-benda jualannya. Tapi masa itu nak balik tu tak ada, duduk aje dia main, takut nak bangkit. Bukan takut pun, tak dibenarkan oleh apa namanya pilot tu. Ya. Elok sampai ke KLIA mendarat. Apa rasa hati tu? Apa rasa hati tu? Tak ada sebut pun, tapi ada tak rasa alhamdulillah? Ada syukur itu. Lapang dada tu. Allah tahu dah. Tanya Kak Iwan tak percaya. Nampak tu? Itu praktikal tu. Ya? Dia yang sebenarnya angin tu kuat. Angin tu kuat, awan tu pula tebal. Dia melanggar awan terkorok. Ya. Tapi tak adalah dia nampak ketakutan pun, tapi kita dalam tu yang risau. Padam pula aku sini ni. Ya. Itu syukur. Kalau tak faham lagi apa rasa syukur tu entahlah ya. Ya. Baik, di atas tu takut. Tapi udah mendarat syukur. Ya. Kemudian alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih mengetahui akan orang-orang yang bersyukur? Orang-orang kafir yang bodoh itu beranggapan bahawa nikmat dan segala kurniaan Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang berada dan berdarah biru. Berarti orang darah biru tahu tak? Orang bangsawan, raja-raja, ya, megat-megat, syarifah-syarifah. Lagi apa? Said, itu berdarah biru dah tu. Orang bangsawan. Ya. Iaitu kaum kafir tadi berkata, mungkinkah golongan kafir, budak-budak belian akan mendapat nikmat besar dari Allah? Boleh ke orang kafir ni dapat nikmat besar dari Allah? Sedangkan menurut pendapatmu, orang-orang kaya dan bangsawan tidak akan mendapat nikmat dari Allah. Mana mungkin perkara ini terjadi, katanya. Kerana mereka tu udah kafir. Bila kafir tu takabur pula tu. Ya, mereka begitu takabur sehingga menghina dan mengatakan ahaula. Salah baca tu pun. Ahaula. Baru betul. Tu tak panjang ya. Ahaula minallahi alaihim min bainina. Bagaimana mungkin orang-orang seperti mereka mendapati kurniaan Allah sedangkan kita tidak? Ya. Jangan begitu. Mereka pun dapat nikmat Allah, kita pun dapat nikmat Allah. Kerana di dunia ni semua orang dapat nikmat, semua orang merasa di dunia ni. Ar-Rahman Allah tu meliputi seluruh makhluk yang Allah cipta. Orang kafir pun dapat, orang Islam pun dapat, orang taat pun dapat, orang derhaka pun dapat. Itu nikmat di dunia ni. Itu sebab yang kaya dalam dunia ni orang Islam belaka kan? Tak, orang kafir pun kaya. Ya? Malahan yang orang kafir tu lebih kaya daripada orang Islam. Ya. Kemudian lagi firman Allah tadi lagi yang sudah kita baca tadi. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah telah lebih mengetahui akan orang-orang yang bersyukur, ya? Allah lebih tahu keadaan orang-orang yang bersyukur. Mana firman tersebut ialah sesungguhnya Allah memberikan nikmat hanya kepada orang yang mengetahui kadar suatu nikmat. Ya, tak kira dia beriman ke tidak, tapi dia tahu kadar nikmat tu. Orang yang dimaksudkan itu ialah mereka yang sentiasa menghadapkan dirinya, iaitu jiwa raganya ke sana, sehingga mereka menghadapkan dirinya atau jiwa raganya sehingga mereka memilih-milih
nikmat dan meninggalkan yang lain, serta tidak mempedulikan segala penderitaan dikala mengejar atau mencarinya. Itu orang yang kafir ni ya. Mereka dapat nikmat dan tak peduli orang lain. Dia kira dia aja. Macam mana dapat tak kira. Haram ke halal ke dia tak kira. Dia janji apa? Janji dapat. Rasuah pun ambil, berjudi pun ambil, penipuan pun buat, penzaliman pun buat. Janji dapat. Itu orang kafir. Ya. Dia tak kira. Tidak mempedulikan segala penderitaan dikala mengejar atau mencarinya. Kemudian tidak berhenti-henti mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan Allah ke atasnya. Bila dapat, baru dia syukur. Tapi nikmat tu tak tentu boleh mendatangkan baik atau tidak baik baginya. Tapi dia syukur juga. Syukur, Alhamdulillah. Negara kita ni aman, damai. Ada tak orang cakap apa tu? Ya? Aman, damai negara ini. Tak ada kacau bilau. Itu dia tak peduli. Sesungguhnya orang yang hina juga mengetahui kadar sesuatu nikmat dan mampu bersyukur sehingga kadang-kala mereka lebih layak mengecap nikmat Allah daripada orang kafir yang kaya dan sombong itu. Orang kafir itu kaya dan sombong. Ada juga orang beriman tapi miskin. Dia juga tahu kadar nikmat yang patut diterimanya. Di mataku, mata Allah ni ya. Allah bukannya ada mata pun. Pada pandangan Allah ya. Tukir turut besar. Kekayaan harta, pengaruh dan segenap hulu balangmu tidak bererti langsung. Sisi Allah tak ada apa nilai pun di sisi Allah. Kaya kamu tu, lagi gagah kamu tu, harta kamu tu, pengaruh kamu tu, tak ada apa nilai langsung di sisi Allah Ta'ala. Ya, tidak bererti langsung. Sekalipun nasabmu, walaupun kamu keturunan raja, kamu keturunan Said, kamu keturunan Syekh, keturunan Habib dan sebagainya. Nasab tu, keturunan bangsawan dan orang mulia, semuanya tidak aku hairan. Aku tu siapa? Allah tak hairan. Kerana aku yang menjadikannya. Aku yang menurunkan kamu dari golongan ini, dari golongan bangsawan. Tak ada apa di sisi Allah Ta'ala. Kalian beranggapan bahawa nikmat hanyalah sekadar kesenangan dunia yang berupa kekayaan. Itu kita. Kita ingat nikmat tu orang kaya aja dapat nikmat, orang miskin tak dapat nikmat. Padahal orang miskin tu dapat nikmat miskin, tahu? Dia dapat nikmat penderitaan. Lagi besar pahalanya. Dia dapat nikmat tak merasa. Itu nikmat tu tahu. Kita dapat merasa mah, dia tak dapat mah. Ya. Kita dapat nikmat pakaian, mereka kadang-kadang compang-comping pakaiannya. Ya. Kita banyak benar nikmat yang kita terima. Tapi mereka tak ada apa nikmat. Ya, itu rupanya satu nikmat tu. Ya. Tak dapat nikmat tu rupanya merupakan satu nikmat yang kita tak faham. Ya. Itu yang banyak tu. Jadi beranggapan bahawa nikmat hanyalah sekadar kesenangan dunia yang berupa kekayaan. Itu nikmat tu. Padahal patutnya kita kesian tengok orang kaya tu. Kesian tengok orang kaya tu. Banyak benda mentokarnya, banyak benda rumahnya, banyak benda mahnya, banyak benda beliannya, mahal benda cincinnya. Lagi apa? Patutnya kesian lah kita. Kerana dia di akhirat besok, kalau halal tak apa. Kalau halal kena hisab. Hisab tu lama ke sekejap? Atau lambat ke cepat masuk syurganya? Itu kesian tengok dia tu ya. Memang itu nafsu yang tak tu. Patutnya kita kesian tengok Daim Zainuddin tu. Kesian tengok Dr. Mahathir tu. Kesian tengok Najib tu. Kesian tengok siapa lagi? Tan Sri Azman Hashim tu. Ya, kesian tengok siapa lagi? Tengok Mukhris, sian tengok Muhzani, apa Muhzami ke Muhzani kita, nampak? Kerana mereka tu kaya-kaya, udah billionaire, tahu billionaire? Bukannya juta tu, bilion, sejuta kali sejuta, billionaire, ya. Kesian tengok demo tu banyak benda katanya, ya. Patutnya apa itu? Ya? Kalau tak syukur lah. Itu lagi teruk.
Itu lagi teruk. Itu kata dia Nabi, al-asqiyaul asqiya. Yang celaka daripada segala yang celaka, faqirul hayatid dunia. Fakir dalam kehidupan di dunia. Faqirun fil qabri. Fakir dalam kubur. Faqirun fil akhirah. Fakir dalam kehidupan di akhirat. Itu yang paling celaka. Dari celaka daripada segala yang celaka ialah orang yang fakir dalam kehidupan di dunia, fakir di dalam kubur, kena pelupuh dalam kubur tu, kemudian fakir dalam kehidupan di akhirat, tak ada langsung pahala. Itu orang yang paling apa? Paling celaka. Itu yang dikatakan Allah dalam Quran, khasirud dunya wal akhirah. Ya. Rugi dalam kehidupan di dunia dan rugi dalam kehidupan di akhirat. Langsung tak ada merasa kebahagiaan. Ya. Orang kaya dalam dunia ni, sekarang orang dalam dunia ni dia hidup apa? Mewah, senang, tidak apa dapat. Orang miskin, semua miskin. Ada ke atas permintaan dia kepada Allah SWT? Tak, itu ketentuan dari Allah. Sebab itu kita bila jadi aja kita ada pok mak kita tu, bila air mani tu apa tengah berpusing-pusing tu, malaikat tanya Tuhan. Apa yang aku nak tulis tentang orang ni ya Allah kata. Ya. Tulis kan nasib dia berapa, umur dia berapa, rezeki dia berapa dapat, ilmu dia dapat dari mana, suami dia siapa, isterinya siapa, hidupnya berapa lama. Dia dah siap, dah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita syukurlah Allah ni menentukan kita ni jadi kita. Ya tak? Boleh tak Allah tentukan kita ni jadi Sami Hindu? Ya. Kalau kita Sami Hindu macam? Di mana duduknya? Di Bali lah duduknya. Tengah nari tarian barong tu. Tarian barong namanya. Itu sebab Allah suruh kita berjalan di atas muka bumi ni, tengok macam mana orang mendustakan ayat-ayat Allah. Itu dia. Jadi alhamdulillah saya jadi saya. Alhamdulillah Cik Mah jadi Cik Mah. Alhamdulillah Kak Ibah jadi Kak Ibah. Ya. Boleh tak Allah jadikan kita lain daripada kita? Boleh benar. Itu dia. Ketentuan dari Allah ya. Lagi. Kalian beranggapan bahawa nikmat hanyalah sekadar kesenangan dunia yang berupa kekayaan, harta benda, kemuliaan, keluhuran dunia sehingga menganggap agama, ilmu serta kebenaran sepi. Agama tu kira sepi je. Orang yang nak mengamalkan agama tu kira apa? Kira bingung tu. Itu jangan kau itu ya. Itu banyak manusia itu. Itulah sebabnya kalian mengagungkan dunia hingga berbangga-bangga dengan dunia dan kaumnya. Ramai yang mengagungkan dunia. Kalau dapat dalam dunia ni kaya-kaya, hebat penuh rasa diri tu. Orang pun melihat dia tu hebat penuh ya. Dia kaya-kaya. Ya. 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 Jadi macam itulah. Kenapa? Kesalahpahaman mereka tentang dunia ni. Mereka dunia ni segala-galanya. Tapi rupanya dunia ni hanya mata benda yang menipu daya. Tidakkah kalian fikir bahawa kenyataannya memang kalian sukar dan enggan untuk menerima agama? Payah nak mengamalkan agama. Ilmu, payah nak menuntut ilmu. Ya? Itu sebab bukan ramai menuntut ilmu pun. Inilah ramai ni. Ini kira ramai benar ni ya. Lagi, hak serta menerima Rasulullah SAW sebagai pembawa ilmu dan agama itu. Nak menerima Rasulullah sebagai pemimpin tu payah. Orang jahiliah tu bukan tak tahu, tu kan tak kenal Nabi, kenal. Tapi mereka tidak menerimanya. Ya. Kerana itu juga kalian menghina dan meremehkan agama. Ada tak orang meremeh-remehkan agama? Nengok orang sembahyang tu jebik je. Nampak macam dia seorang je ahli syurga. Ada tak orang cakap apa tu? Ya. Meremeh-remehkan agama ataupun ilmu serta kebenaran. Tetapi mereka yang dhaif, yang lemah ni tadi, rela mengorbankan jiwa untuk semua itu tanpa mempedulikan dunia dan musuh-musuhnya. Ya. Itu sebab Islam ini dianggap sebagai dagang. Ya. Al-Islamu ghariba, al-Islamu ghariba. Islam ni datang secara dagang. Wa sayaudu ghariba. Fatuba liman ghariba. Ya.
berilah berita gembira. Bergembiralah orang-orang yang mengamalkan benda-benda yang asing nanti. Islam datang dengan asing dan berakhir dengan cara asing. Dan bertuahlah mereka-mereka yang nak mengamalkan Islam dalam suasana yang suasana asing tu. Orang lain tak buat, dia buat. Orang lain tak sembahyang, dia sembahyang. Orang lain tak berjuang, dia berjuang. Berilah berita gembira kepada mereka yang buat itu, ya. Fatuba lil ghuraba katanya. Saya lupa tadi itu punya. Fatuba lil ghuraba. Artinya berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang mengamalkan benda-benda yang asing ni. Benda Islam ni kira asing lah akhir zaman ni. Kira asing. Ya. Tapi sekarang ni sudah mula menarik minat orang ramai. Ya. Kerana kiamat tidak akan berlaku sehingga wujud ummah Islam yang kedua. Jadi orang akan menerima Islam tu sikit. Lama-lama semuanya akan menerima Islam. Lepas itu baru merosot sampai seorang pun tidak ada menyebut nama Allah. Ketika itu barulah Allah hancurkan dunia ni. Sekarang ni belum lagi, kerana belum lagi wujud satu ummah yang kedua ni, belum lagi. Islam memerintah dunia ni belum lagi. Ya. Yahudi belum kalah lagi. Masih kuat lagi Yahudi sekarang ni, memerintah sana sini. Ya. Bila dah mati semua orang Yahudi esok, dibunuh segala babi-babi, pangkah-pangkah Kristian itu semua sudah diruntuhkan oleh Imam Mahdi. Ketika itu baru Islam ni memerintah dunia ni. Semuanya Islam belaka. Ya. Lepas itu wafat Nabi Isa, wafat Imam Mahdi. Ketika itu Islam makin lama makin kurang, makin lama makin lemah, makin lama makin dilupakan, sehingga tak ada seorang pun menyebut nama Allah. Ketika itu barulah bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat kuat. Baik. Wallahu alam. Sekalipun demikian, itu akan kita baca kemudian nanti, ya. Sekalipun demikian, perlu kalian ketahui bahawa orang-orang yang lemah itulah yang mengetahui dasar suatu nikmat. Itu akan kita baca insya-Allah, ya. Cukup sekadar itu. Saya sudah ngajar 1 jam 7 minit. Lama benar nanti, ya. Baik. Itulah pengajian.